Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akramana wa iyyakum bikaramin kabir wa ajlasana wa iyyakum fi majlisin azim. Wassalatu wassalamu ala al-habibil kabiril azim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Ja'alana Allah wa iyyakum min atba'ihi wa hasyarna Allah wa iyyakum fi zumratihi ila yaumiddin. Amin. Allahumma amin. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di dalam majlis rahmat sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Minhaj. Disebabkan yang hadir di tempat ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hadir di tempat ini tak ada tujuan daripada menghadiri tempat seperti ini kecuali kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang menghabiskan masa untuk berjalan yang dekat dengan masa yang singkat, yang jauh dengan masa yang lebih, tidak lain dan tidak bukan untuk mencari rahmat di tempat Ustaz Minhaj. Ini adalah merupakan satu galakan. Kalau tempat seperti ini menjadi tumpuan para malaikat untuk mendapatkan rahmat Allah, sementara malaikat tak punya dosa, apatah lagi kita manusia yang dipenuhi, dilumuri dengan dosa, kita lebih memerlukan kepada rahmat itu agar supaya dosa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang tidak pernah berucap kecuali benar? Bukankah yang berkata tidak keluar daripada hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya bersabda di dalam hadisnya yang sahih, tidak duduk satu kaum di sebuah majlis mengkaji akan Al-Quran dan membaca dan serta mengkaji kepada Al-Quran, melainkan akan ditutupi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihampiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan disebutkan nama orang yang hadir dalam majlis seumpama itu di hadapan makhluk yang lebih baik daripada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama kita disebut oleh Allah sahaja sudah merupakan satu penghormatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apatah lagi nama kita itu diperkenalkan oleh Allah kepada makhluk yang tak pernah berdosa kepada Allah, kepada makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah. Nama kita yang hari-hari tak luput daripada dosa ini disebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan itu hadir di tempat Ustaz Minhaj di Darul Muhibbin, menghadiri majlis zikir, majlis salawat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fulan bin Fulan juga hadir. Fulan bin Fulan itu hamba aku bangga kepadanya. Siapa dibanggakan? Kita yang banyak dengan dosa ini. Sebab apa kita dibanggakan? Sebab kita duduk bersama-sama berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah majlis ini adalah majlis yang memang majlis untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Moga-moga tak seorang pun daripada kita bersurai daripada majlis ini kecuali membawa rahmatnya pulang ke rumahnya dan dapat dibahagikan rahmat itu kepada sesiapa yang dikasihi daripada ahli keluarganya, sahabatnya dan jirannya, insya-Allah. Majlis seumpama ini juga adalah majlis untuk menumbuhkan, memantapkan iman kita kepada Allah. Yang iman ini terdedah kepada pertambahan ataupun kekurangan, ancaman kepada iman daripada orang-orang yang beriman akan bertambah ataupun boleh juga berkurang. Terdadahnya iman kepada kurangnya value dan quality iman
dengan lalainya kita kepada Allah, dengan kurangnya kita berzikir menyebut nama Allah, dengan jauhnya kita daripada manhaj Rasulullah, itu perkara yang menyebabkan iman kita itu kurang dan tipis. Tetapi yang menyebabkan tumbuh dan kuat serta mantapnya iman adalah berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, duduk bersama-sama seperti ini. Tak ada sebab yang lain daripada maksud dunia ataupun dalam maksud-maksud apapun selain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya seseorang yang duduk kerana Allah untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak akan kasih kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah akan mengasihi kepada orang yang beriman, yang kasih sayang Allah kepada orang beriman dengan ditambahkan iman itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah, wajibat dalam hadithul qudsi, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib seseorang itu dapat kasih sayang aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi sesiapa yang saling kasih mengasihi kerana Allah, yang duduk satu dengan yang lain kerana Allah, dan berziarah satu yang lain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita duduk di sini hadir dengan jemputan Ustaz Minhaj di tempat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita bersama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajib seseorang itu untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang serta tambahan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berada di Darul Muhibbin, Dar al-Muhibbin, tempat atau rumah sang pencinta. Bila mana seseorang itu ingin memberi nama kepada sesuatu, tentunya nama itu lahir daripada apa yang terbenak atau yang tersimpan dalam fikirannya. Dikatakan bahwasanya apa yang dipikirkan oleh seseorang itu far'un an tasawwuri, yakni gambaran daripada apa yang terlintas di dalam fikiran seseorang itu akan tercetus, akan ternampak kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi gelaran kepada Abu Hurairah dengan gelaran Abu Hurairah, nama Abu Hurairah sebenarnya adalah ada 30 pandangan ahli hadis siapakah nama sebenar Abu Hurairah. Yakni tak ada kata putus siapa nama sebenar, tapi gelarannya adalah semua sepakat gelarannya Abu Hurairah. Kenapa digelari oleh Abu Hurairah oleh baginda Rasulullah SAW? Sebab Nabi nampak Sayyidina Abu Hurairah suka dengan kucing dan suka meletakkan kucing itu di dalam dia punya lengan. Nabi selalu nampak macam itu, maka Nabi bagi nama kepada Abu Hurairah, kamu adalah Abu Hurairah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib digelari oleh baginda Rasulullah dengan Abu Turab, yakni turab itu adalah debu. Sebab apa Nabi bagi gelaran kepada Sayyidina Ali dengan sebutan Abu Turab, ayah kepada debu? Sebab Sayyidina Ali satu hari tidur berbantalkan kepada tanah, dan ketika bangkit di sorbannya itu ada tanah atau debu yang melekat. Maka Nabi SAW mengatakan anta Abu Turab. Seorang sahabat Nabi digelari oleh Nabi dengan sebutan Safina, yaitu artinya perahu. Sebab apa dia digelari perahu oleh Nabi? Sebab Nabi SAW melihat sahabatnya itu bila mana membawa barang yang dibawa itu adalah banyak sangat, umpama perahu yang membawa barang banyak. Maka Nabi bersabda, kamu adalah Safina. Intinya pemberian nama itu adalah apa yang terbenak di dalam hati dan fikiran baginda Rasulullah daripada apa yang disaksikan. Ini Darul Muhibbin, dinamakan Dar al-Muhibbin. Sebab apa dinamakan Darul Muhibbin? Rumah pencinta. Sebab isi kandungan cinta ada di benak orang yang memberi nama ini.
yaitu dengan adanya perasaan kasih dan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ahli keluarga Rasulullah, kepada para salihin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang tua, yang kesemuanya itu adalah merupakan tempat untuk kita mengasihi dan mencintai kepada mereka, maka dinamakan tempat ini adalah dengan Darul Muhibbin. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di Darul Muhibbin ini memberikan kepada kita manisnya al-mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nama salah satu kepada Allah di dalam Asma'illahil Husna yaitu Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Kalau sifat Allah yang maha mencintai, perlu bahkan wajib kepada kita untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi cinta Allah boleh didapat melalui pilihan Allah secara langsung atau melalui doa kita kepada Allah untuk dijadikan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah mengasihi kepada hambanya dengan pilihannya, Allah akan berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, saya suka kepada fulan bin fulan. Sukailah dia itu, cintailah dia itu wahai Jibril." Fa'ahabbahu Jibril. Dikasihi, dicintai oleh Jibril. Jibril menyeru kepada penghuni langit, "Wahai penghuni langit, Allah suka kepada fulan bin fulan itu, maka cintailah dia." Maka dicintai oleh penghuni langit. Fitrahul qabul ala al-ardi. Itu tanda kasih sayangnya orang-orang yang berada di langit kepada manusia yang hidup di bumi. Ditunjukkan tanda kabul kasih sayang penghuni langit kepadanya dengan orang itu dikasihi oleh penduduk bumi. Ini tanda orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah juga boleh didapat melalui seseorang itu yang sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikasihi oleh Allah. Disebutkan dalam sebuah asar di antara doa yang masyhur adalah, "Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka warzuqna amalan yuqarribuna ila hubbik." Ya Allah, aku memohon kepada kamu kasih sayangmu dan kasih sayang orang yang menyayangi atau yang engkau kasihi, dan dekatkanlah aku kepada amalan yang boleh aku dengan amalan itu meraih kasih sayangmu. Itu doa wajib untuk kita baca memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bertuahnya kalau seseorang itu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak boleh mendapatkan kasih sayang, yang tak dapat seseorang memberikan kasih sayang seperti mana indahnya, nikmatnya, manisnya, luasnya, agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mengasihi kepada kita, tak lama lagi dia akan berpisah dengan kita. Mungkin kita yang lewat dulu atau dia yang pergi dulu. Lepas itu habis dah, cinta itu tak boleh diteruskan. Siapa saja yang kita kasihi. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah, kata baginda Rasulullah, siapa saja yang kamu nak cintai, kamu pasti akan berpisah kepadanya. Kecintaan di dunia ini tak kekal kepada sesiapa sahaja, tetapi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal bersama kepadanya di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Di dunia akan diberikan manisnya cinta. Seorang bernama Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Jamalul Lail, ketika beliau salat tahajud di waktu malam, apa khabar waktu malam keseharian kita ini, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah? Sudahkah kita benar menjadi pencinta kepada Allah yang setiap malam Allah itu menyeru kepada kita? Setiap malam, pada khususnya 1/3 terakhir, akan memanggil kepada hamba-hambanya.
Hal min mustaghfir fa'aghfir lah. Adakah orang bangkit untuk meminta ampun kepada aku untuk aku ampunkan? Adakah orang yang ada hajat kepada aku untuk aku tunaikan hajatnya? Adakah orang yang perlu kepada aku untuk aku tunaikan keperluannya? Setiap hari Allah menyeru kepada setiap hambanya itu bertanya, siapa di antara mereka yang bangkit, yang rindu kepada Allah, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan malamnya itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, pada ketika malam yang biasanya seorang itu akan berada dengan orang yang dikasihi, yakni suami dengan istrinya, aku dapati Rasulullah bersendirian dengan yang maha mengasihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, yang di waktu malamnya menghidupkan waktu malamnya itu dengan yang maha pengasih untuk mendapatkan dan merasakan kasih sayang serta cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca surat di dalam Al-Quranul Karim, surat Maryam, yang mana pada penghujungnya daripada surat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan memberikan untuknya cinta dan kasih sayang. Dibaca ayat itu dalam salat tahajudnya Al-Imam Muhammad ibn Hasan Al-Jamalul Lail, diulang-ulang, bukan ayatnya tapi satu lafaz daripada ayat itu, satu kalimat daripada ayat itu. Kalimat apa yang diulang? Kalimat cinta tadi itu, kalimat wudda. Wudda, cinta, kasih sayang. Pecahan daripada nama Allah Al-Wadud, yang maha menyayangi, yang maha mencintai. Diulang kalimat wudda itu sampai waktu terbit fajar. Berdiri dalam salat tahajudnya, mengulang kalimat wudda, 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 wudda sampai terbit fajar. Sebab dia merasakan setiap sebutan kalimat wudda itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah tiada penghujungnya. Bila mana nikmat syurga itu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah berfirman, wa utubi tasyabiha, wa utubihi mutasyabihan. Mereka yang berada di dalam syurga itu diberikan buah-buahan makanan yang serupa satu dengan yang lain, mirip tapi tak sama. Apa perbezaannya? Kalau satu pokok itu mempunyai lebih daripada satu buah, setiap buah yang dimakan rasanya itu berbeza antara rasa pertama dengan rasa yang kedua. Ketika mereka diberikan makanan buah-buahan, ini tadi makanan yang kita bagi, yang kita dapat sebentar tadi, makanannya mirip tapi rasanya berbeza. Rasa yang kedua lebih baik daripada yang pertama, rasa yang ketiga lebih baik daripada yang kedua, rasa yang keempat lebih baik daripada yang ketiga. Itu baru nikmat syurga yang Allah beri kepada orang yang beriman. Dan itu baru bentuk makhluk. Itu nikmat syurga makhluk. Alangkah agung dan tinggi nilainya nikmat cinta yang datang daripada yang mempunyai, yang maha mencintai, yang tiada penghujungnya, yang tiada hadnya. Maka setiap rasa sebutan wudda itu dirasakan manisnya oleh Al-Imam Muhammad Ibn Hasan, disebabkan oleh kerana kebersamaan mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka warzuqna amalan
yugarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kasih sayang-Mu. Ya Allah, dekatkan kami kepada orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi, dan berikan hidayah kepada kami akan amalan yang dengannya kami dapat mendapatkan kasih sayang daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Orang yang tak cinta tak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, terlebih dahulu mengasihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin belajar daripada majlis kita pada malam hari ini adalah akan arti kasih sayang yang sebenar, yaitu kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang dapat memahami hakikat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan melalui pintunya. Pintunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirkan perasaan Anda semua ketika duduk dengan Zat yang Maha Menyayangi. Jangan dianggap hadirnya kita di tempat ini hanya sekedar hadir dan sekeliling kita adalah orang yang kita nampak sahaja. Hakikat jalsah dan majlis kita pada malam hari ini adalah kita duduk bersama dengan Zat yang Maha Menyayangi, Zat yang Maha Mengasihi, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan celaka seseorang bila mana disayangi oleh Allah, yang tidak akan dihampakan seseorang bila mana dikasihi oleh Allah, yang tidak akan dijatuhkan derajat seseorang bila mana mengasihi kepada Allah. Ana jalisu man dzakarani, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam haditsul qudsi. Saya ini, kata Allah, jalis orang, saya ini adalah rapat duduk dengan orang yang berzikir menyebut nama saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu jalis itu sighah mubalaghah. Ini kalau jalasa itu, saya pergi kepada bahasa Arab dulu. Ustaz bin Hatta disebut bahasa Arab, saya bagi kutip sedikit, bagi note sedikit dalam ilmu bahasa Arab. Itu jalasa artinya duduk. Kalau jalis orang yang sedang duduk. Kalau jalis orang yang rapat di dalam duduknya. Macam mana? Ini kita duduk di tempat yang dewan agak besar, Masya Allah. Ini duduk sini, ini duduk sana, semua duduk di tempat yang sama. Tapi yang dikatakan jalis itu yang bersebelahan terus, itu namanya jalis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ana Allah. Jalis, duduk rapat dengan siapa? Man dzakarani, dengan orang yang sebut nama aku nih, dengan orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku duduk dengannya, aku rapat dengannya. Duduknya Allah dengan orang yang berzikir itu bukan bermakna fisikal sebagaimana kita bayangkan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rapat kepada manusia min hablil warid, daripada urat yang ada di leher ini. Hakala Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami adalah lebih dekat kepada seorang itu daripada urat yang berada di dalam lehernya. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang yang berzikir adalah mereka duduk rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seseorang itu duduk dengan orang yang mempunyai kedudukan, maka dia duduk rapat dengannya, dia bangga sebab duduk dengan orang yang ada jawatan. Atau kalau dia rapat duduk dengan orang yang boleh settlekan dia punya masalah, dia sedang masalah, duduk bersebelahan dengan orang yang rapat dengannya. Contohlah Ustaz bin Hatta duduk dengan siapa, dengan apa itu, dengan siapa, Bukhari, Mukhtar Bukhari umpamanya. Kesempatan peluang duduk bersama dengan orang yang dia boleh memberikan bantuan dalam saham akhirat ini. Ini baru duduk makhluk dengan makhluk, kita sudah seronok. Apa agaknya kalau duduk makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh dibayangkan apa yang akan hajat orang itu diberikan oleh Allah lebih daripada apa yang dihajatkan. Apa yang dihajatkan oleh orang itu kepada Allah, Allah lebih bagi berlipat kali ganda yang lebih baik daripada apa yang dihajatkan oleh orang itu kepada Allah. Hadirkanlah perasaan Anda, minda hati Anda semua untuk Anda sedang duduk bersama dengan Allah yang
yang memantau hati kita ketika kita duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala yang merapatkan kedudukannya dengan kita saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghampakan seseorang pun daripada kita kepada Allah sementara kita duduk rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun duduk bersama dengan orang yang dia adalah mempunyai kedudukan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salat. Orang yang paling rapat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Kiasannya orang yang banyak berselawat di dunia itu menghampiri kedudukan rapatnya dengan orang yang kita berselawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang amat mengasihi Allah, tiada orang mengasihi, mencintai Allah seperti mana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Tiada orang mengagungkan Allah seperti mana Nabi Muhammad mengagungkan kepada Allah. Tiada orang yang dapat mendekatkan orang lain kepada Allah seperti mana ajaran Nabi Muhammad yang mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau di dalam dakwahnya tidak mengajak kepada dirinya. Beliau di dalam dakwahnya tidak mengajak kepada bangsanya Bani Hashim. Beliau di dalam dakwahnya tidak mengajak kepada Quraisy. Beliau di dalam dakwahnya tidak mengajak kepada kearapan baginda Rasulullah. Tidak membawa orang lain kepada negerinya, walaupun negeri itu adalah negeri yang dicintai oleh Allah. Tidak membawa orang lain kecuali kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ila Allah. Saya mengajak orang lain kepada Allah. Itu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab tak ada orang yang tahu jalan menuju kepada Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin sampai kepada Allah tanpa melalui imamnya, melalui pintunya, tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita akan sampai kepada Allah kalau pintunya kita tak tahu? Pintu menuju kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang membawa hidayah, beliau yang memberi petunjuk, beliau yang mengajarkan kita kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui daripada sirahnya dan akhlaknya. Tak pernah beliau itu mengungkapkan akan kekecewaan ataupun ketidakpuas hati ataupun sifat kecewa daripada apa yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab orang yang mengasihi orang lain tak akan nampak aib kepada orang yang dikasihi. Demikian kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memburuk sangka kepada Allah, tidak akan dia komplain kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam dakwahnya yang diseksa, yang disakiti, yang dimusuhi, yang diperangi, beliau tidak pernah komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, kenapa engkau jadikan aku macam ini? Tapi yang terungkap di dalam sabda Rasulullah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selagi engkau ya Allah tidak murka kepada saya, tidak marah kepada saya dengan apa yang saya alami daripada gangguan orang-orang kepada saya, aku tak peduli apa yang mereka buat. Yang penting bagi saya adalah engkau tidak murka, tidak marah kepada saya. Selagi Allah masih mengasihi kepada baginda Rasulullah, baginda tak peduli apa saja yang dialami oleh beliau daripada gangguan-gangguan orang-orang yang mengganggu dan menyakiti kepada baginda Rasulullah. Mustahil pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah dan murka kepada Rasulullah sementara dunia ini tidak dicintakan kecuali dengan sebab Rasulullah. Tidak diturunkan para anbiya kecuali didahului oleh Rasulullah. Namanya terukir di semerata tempat di arsy sebelum jasadnya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah nama yang sudah ada sebelum jasad, lalu kemudian setelah jasadnya ada dan kemudian tiada, namanya akan dilupakan?
Sudah ada namanya sebelum jasadnya ada. Apatah lagi nama setelah diwujudkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh dilupakan. Itu nama sudah terukir di arsy Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Adam alaihissalam ketika dibangkitkan oleh Allah disuruh beristighfar kepada Allah, kemudian Nabi Adam berkata, "Ya Allah, dengan kehormatan Nabi Muhammad, ampunkan dosa saya." Kata Allah, "Macam mana engkau tahu Muhammad sementara aku belum ciptakan dia?" Kata Nabi Adam, "Engkau ketika ciptakan aku ya Allah dalam keadaan sujud, dan aku angkat kepalaku, aku nampak di bawah arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tahu tiada seorang nama seseorang yang digandengkan, diiringkan dengan namamu kecuali orang yang engkau amat kasihi kepadanya." Kata Allah, "Benar wahai Adam, kalau bukan kerana aku tidak ciptakan engkau." Namanya sudah ada sebelum bentuk wujud jasadnya, maka lebih patut, lebih utama namanya kekal, terukir di hati setiap pencinta kepada baginda Rasulullah untuk sentiasa mengingati dan menyebut nama baginda Rasulullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seorang itu yang cinta kepada sesuatu, tentunya dia akan banyak menyebut nama sesuatu tersebut. Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang namanya itu tinggi di sisi Allah dengan firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikra." Dan sungguh kami Allah mengangkat sebutan namamu wahai Muhammad. Kata Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Tahukah engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana Allah mengangkat namamu?" Kata baginda Rasulullah, "Allah yang maha mengetahui." Jibril menjawab, "Tidak disebut nama Allah kecuali nama kamu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala." Bukankah kita dalam Al-Quranul Karim dalam azan, bila mana dikumandangkan azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dalam qamat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, orang nak masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namanya mustasah Islam seseorang kalau hanya mengucap satu kalimat syahadat saja, bukan dua kalimat syahadat. Mesti bermain saksi juga kalau Nabi Muhammad adalah Rasulullah, makhluk yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbuahnya sebuah umat yang dinisbahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah, umat kepada insan terulung itu yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dicipta, yang dikeluarkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Macam mana kita boleh menjadi sebaik-baik umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita menjadi baik umat bukan karena keturunan kita, bukan karena kebangsaan kita, bukan daripada daerah yang kita, negeri yang kita tinggal. Tak ada. Kita sebaik-baik umat adalah disebabkan oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penghormatan, ta'zim kepada baginda Rasulullah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau amat mengasihi kepada kita melebihi daripada kasih sayang kita kepada diri kita. Kecintaan kepada beliau pintu kesempurnaan iman. Benci kepada beliau adalah merupakan satu kemunafikan, bahkan pintu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna iman seseorang sehingga menjadikan kasih sayang dan cintanya kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Ini adalah merupakan ilmu yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda pun juga punya madrasah. Nama madrasahnya adalah Darul Arqam. Madrasah pertama yang keluar dan graduate daripada madrasah itu champion daripada pencinta-pencinta Allah dan pencinta Rasulullah. Imam kepada mereka yang telah graduate daripada madrasah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arwah. Seorang yang telus di dalam mengasihi dan mencintai Rasulullah. Seseorang yang
syughul syagil, fokus perhatiannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak risau kepada dirinya melebihi daripada kerisauannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang belajar dengan Rasulullah di Darul Arqam, yang mana itu dimiliki oleh seorang sahabat bernama Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tempat bersembunyi Rasulullah di situ untuk membuat kelas dan mengajar kepada para sahabatnya. Sahabat yang datang nak belajar bersembunyi di waktu malam untuk tidak nampak kepada musyrikin Quraisy yang boleh menghalang, mengganggu, menyakiti kepada sesiapa yang dijumpai datang ke tempat itu untuk belajar kepada Rasulullah. Bukankah kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah kerana adanya madrasah-madrasah seumpama ini yang tidak terhalang pun kita untuk datang belajar di tempat madrasah seumpama ini? Bukankah satu nikmat dari Allah dengan tiadanya pengacau yang mengacau kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang dahulu para sahabat bersembunyi di waktu malam untuk mencari ilmu? Kalau sudah peluang itu ada, apa lagi yang menghalang seseorang itu untuk belajar? Apa yang menjadi penghalang kepada seseorang itu dengan kemudahan dan nikmat yang Allah berikan, kecuali malas ataupun syaitan yang mengganggu kepada orang itu untuk menjauhkan daripada jalan-jalan untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan berhenti, bermula daripada apa yang berlaku kepada Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak ada hasrat lain syaitan. Syaitan tak nak dunia, syaitan tak nak tahta, syaitan tak nak pangkat, syaitan nak kawan di neraka. Kawannya siapa? Kalau nak kawannya syaitan, memang syaitan pun di neraka juga. Nak cari kawan orang-orang yang beriman ni untuk diganggu dan dikacau, dapat menemani kepada mereka waliyadu billah di dalam neraka. Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Al-Arqam sebagai madrasah pertama yang telah graduate daripada sekolah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagai tanda jasa baik Al-Arqam kepada baginda Rasulullah yang menyediakan rumahnya untuk dijadikan madrasah. Ketika berhijrah ke Madinah, baginda berikan hadiah rumah kepada Al-Arqam ibn Abil Arqam disebabkan oleh kerana khidmatnya kepada Rasulullah dan para as-sahabah di dalam menjadikan rumahnya sebagai tempat sumber pencarian ilmu. Setelah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, dan sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak kepada kaum muslimin untuk mengisytiharkan Islam mereka dan iman mereka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Maka diajak beberapa orang, dibawa pergi ke Ka'bah. Dihadir di situ adalah Rasulullah juga. Yang berada di hadapan Sayyidina Abu Bakar adalah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri di sebelah Ka'bah, lalu mengatakan kepada semua yang ada di Ka'bah pada waktu itu, mengisytiharkan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak belum berhenti daripada ucapannya, melainkan semua kaum musyrikin yang ada di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangkit semuanya, memukuli, menghalau Utbah bin Rabi'ah, mengambil kasutnya yang terbuat daripada kulit dan memukulnya kepada muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pukulan yang begitu hebat dan kuat. Pukulan itu menyebabkan pengsannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum menghabiskan daripada khutbahnya. Pengsan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dibawa oleh ahli keluarganya, dibawa ke rumahnya. Beberapa lama daripada pengsannya itu, orang-orang sedang menunggu bila dia nak bangkit daripada pengsannya, termasuk ayahnya Abu Quhafah.
dipanggil, dikejutkan, tak nak bangkit. Lama-lama orang sedang menunggu Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu balik masing-masing, karena terlalu lama tak bangkit daripada pingsannya. Pukulannya yang begitu kuat dan hebat daripada seorang bernama Uqbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, yang tidak suka kepada pencinta Rasulullah. Dan ramai di zaman kita seorang orang yang tak suka kepada pencinta Rasulullah. Alangkah ruginya mereka, alangkah nikmatnya kita dengan mencintai Rasulullah. Kalau mereka dapat apa yang kita rasa, maka dia tak akan buat macam apa mereka buat. Tapi pasal tak rasa, tak tahu. Kata pepatah Arab mengatakan, man daga araf. Yang boleh rasa, dia tahu rasanya. Yang tak tahu, dia tak boleh rasa. Macam mana kita nak tahu rasa tea? Kalau kita nak explain macam mana itu tea atau teh tarik itu manis, susah nak kasih faham kepada orang. Tapi bagi teh, bagi kepada dia, minum. Betul lah manis. Tapi cinta kepada Rasulullah bukan macam teh tarik kita bagi macam itu. Perlu daripada dia sendiri berusaha mencari. Wahakala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan pingsannya, di sebelah Sayyidina Abu Bakar ibunya. Ketika buka mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ibunya pada waktu itu adalah belum lagi beriman. Pertama kali membuka mata, yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar adalah bukan sakitnya, mata aku bengkak atau tidak ya? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ditanya bukan mata saya bengkak atau tidak, macam mana muka saya memar atau tidak. Pertama yang keluar daripada mulutnya, ma fa'ala Rasulullah. Macam mana keadaan Rasulullah? Adakah dipukul macam saya? Ketika saya dipukul pingsan tadi, saya tak tahu apa yang berlaku kepada Rasulullah. Adakah mereka juga pukul Rasulullah sehingga menyebabkan beliau terluka seperti mana saya? Bukan itu. Yang dirisaukan Sayyidina Abu Bakar bukan dirinya, tapi Rasulullah. Ma fa'ala Rasulullah. Apa yang berlaku kepada Rasulullah? Dan kata ibunya, engkau dah teruk macam ni, yang ditanya orang lain pula. Akhbiri ma fa'ala Rasulullah, bagi tahu kepada saya macam mana Rasulullah. Ibunya mengatakan saya tak tahu. Abu Bakar mengatakan kepada ibunya, pergilah kamu ke rumah Ummu Jamil Ibnul Khattab. Bukan Ummu Jamil istri Abu Lahab, ada Ummu Jamil yang lain, anak kepada Al-Khattab. Pergilah kamu ke rumah Ummu Jamil, tanya kepada dia macam mana keadaan Rasulullah. Ummu Jamil adalah seorang muslimah, seorang wanita yang beriman kepada Rasulullah, tapi menyembunyikan imannya. Oleh kerana Sayyidina Abu Bakar memaksa kepada ibunya, sebab tak boleh selesa dirinya dengan keadaan yang begitu memar wajahnya dan sakit yang tak terkawal, nak bangkit, tak larat nak bangkit, nak tengok sendiri Rasulullah pada waktu itu, tak larat nak bangkit, memaksa kepada ibunya, coba tanya kepada Ummu Jamil macam mana keadaan Rasulullah. Ibunya karena kasihan pergi tanya kepada Ummu Jamil, ya Ummu Jamil, apa keadaan Rasulullah? Kata Ummu Jamil mengatakan, saya tak tahu itu Rasulullah macam mana. Tujuannya tak nak bagi tahu, sebab dia seorang yang muslimah. Diceritakan oleh ibu Sayyidina Abu Bakar dan dibawa Ummu Jamil ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Didapati Sayyidina Abu Bakar sedang berada dalam keadaan sakit, tak berdaya nak bangkit. Mukanya itu adalah memar tamparan Uqbah bin Abi Mu'ayyid atau Uqbah bin Rabi'ah yang memukul kepada mukanya. Bertanya, macam mana keadaan Rasulullah? Baru diberitahu oleh Ummu Jamil, huwa salihun wa salim. Jangan risau, dia baik, dia selamat, tak ada apa-apa buruk berlaku kepadanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak puas hati sebelum aku tengok. Aku nak pergi tengok juga. Engkau sakit, tak boleh nak bangkit, tak apa. Kamu berdua dukung saya nak tengok kepada Rasulullah. Ya Abu Bakar, dululah sekejap, bagilah rehat sampai pulih balik kekuatan kamu.
Dan segar sikit pun kita tengok Rasulullah sendiri. Tak payah kasih susah pula, tak bergantung kepada orang perempuan pula. Tak, ini tak akan terobati aku punya perasaan sebelum aku tengok mata dengan mata aku sendiri keadaan Rasulullah. Dua orang ini tak boleh nak mengatakan apa lagi kepada Sayyidina Abu Bakar, melainkan kedua-duanya mendokong daripada kanan dan kiri. Berjalan keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Darul Arqam, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Melihat Sayyidina Abu Bakar masuk melalui pintu itu, kaum muslimin secara keseluruhan bangkit menyambut dan iba serta kasihan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka baginda pun juga menyambut kedatangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika datang kepada Rasulullah, sebelum Nabi bercakap apa-apa, tak nak buat Nabi risau, tak nak buat Nabi itu terfikir macam mana keadaan kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku cuma memar sikit pada muka kulit. Memar sikit macam mana ya Abu Bakar? Engkau jalan tak mampu, jalan pun didukung kanan sebelah kiri, engkau kata sikit saja muka. Apa pasal kata sikit? Tak nak kasih risau Rasulullah, tak nak kasih susah Rasulullah, tak nak kasih bagi dia berfikir terlalu banyak setelah apa yang dihadapi oleh Rasulullah. Ini keraguan pertama, the best daripada anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, "Lau kuntu muttakhidan khalilan," kalau saya menjadikan yang dekat dengan saya selain daripada Allah, aku akan jadikan Abu Bakar adalah khalili, yang sangat rapat dengan saya. Tapi tak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna tak ada nilai Sayyidina Abu Bakar, akan tetapi yang sudah bersama dengan Allah, maka dia hanya menumpukan kebersamaan dan keindahan kebersamaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang amat dipercayai oleh Rasulullah seperti mana kepercayaan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Dengan apa Sayyidina Abu Bakar itu mendapat gelaran dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah? Cintanya kepada Rasulullah, kasih sayang dan takzimnya kepada Rasulullah, menempatkan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah, mendahulukan Rasulullah berbandingkan kepada dirinya sendiri. Ini adalah graduan pertama madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi graduan-graduan yang lain yang belajar kasih sayang daripada orang yang hanya membawa kasih sayang di dalam agamanya. Belajar cinta daripada orang yang menanamkan kecintaan di dalam hati umatnya. Belajar daripada orang yang membenci kepada orang yang menanamkan kebencian kepada orang lain. Yang hanya menanamkan kebencian itu syaitan. Yang hanya menanamkan kebencian kepada orang lain pengikut-pengikut syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul li'ibadi," katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku apa yang disuruh oleh Allah, yaqulu, untuk berkata allati hiya ahsan, untuk berkata kata-kata yang baik, yang terbaik. Katakan kepada hamba-hambaku untuk bertutur kata baik. Kepada siapa bertutur kata baik itu? Ayat itu diletakkan oleh Allah, yang ayat sebelumnya menceritakan tentang kata-kata buruk, kata-kata jahat, kata-kata tak baik, kata-kata penghinaan, kata-kata olok-olok daripada orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin. Orang musyrikin mengolok-olok kaum muslimin, orang musyrikin menghina kaum muslimin, orang musyrikin merendahkan kaum muslimin, bahkan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita orang Islam menghadapi orang yang menjatuhkan kita, menghina kepada kita, mengolok-olok kepada kita?
Allah suruh kepada kaum muslimin yaqulul lati hiya ahsan, berkata dengan kata-kata yang baik. Kepada siapa? Kepada orang yang berkata tak baik. Kenapa? Inna syaitan yanzihu bainahum, karena syaitan yanzil, yufsid, menanamkan kebencian di antara mereka orang-orang yang beriman. Melalui apa? Kata-kata. Ini kata-kata menjadi senjata lebih tajam berbandingkan kepada pisau ataupun pedang. Dalam pepatah dikatakan orang yang terluka dengan pedang boleh sembuh, tapi yang terluka dengan kata-kata susah nak sembuh. Orang yang mengeluarkan pedang atau pisau daripada sarungnya boleh masuk lagi itu pedang, tapi kata-kata yang sudah keluar daripada mulut tak akan balik kepada mulut. Itu bahaya lisan. Man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu al-jannah, kata baginda Rasulullah. Siapa orang yang dia boleh garanti, jaga mulutnya dan jaga, maaf cakap, kemaluannya, aku garanti dia masuk syurga. Nah, insurans dari Rasulullah. Insurannya bukan milik manusia, entah insurans syarikat insurans apakah, yang kalau apa berlaku kepada satu lain habis bankrupt semua. Insurans yang ada kalau ada orang korupsi habis duit semua. Insurannya Rasulullah tak ada habis. Insurannya Rasulullah mesti jadi, mesti ada, mesti didapat. Sebab yang menyuruh untuk bagi garanti insurans itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yu'ti wa 'alal qasim, kata baginda Rasulullah. Allah yang bagi, Allah yang memberi, saya yang membagi pemberian Allah ini. Nak bagi kepada siapa? Sesiapa yang baginda suka. Kata baginda Rasulullah, orang yang jaga mulut dan jaga kemaluan, aku garanti dia masuk surga. Mudah tak masuk surga? Susah. Siapa di antara kita yang mudah nak jaga mulut ni? Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan insyaAllah berkat majlis ini, Darul Muhibbin ini, supaya kata-kata yang keluar daripada kita ini manis, menerangkan cinta kepada orang lain, bukan benci kepada orang lain. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil syahawat, kata baginda Rasulullah. Ini syurga dikelilingi dengan benda-benda yang susah, tapi neraka dikelilingi benda-benda yang mengundang hawa nafsu. Syurga dikelilingi dengan benda-benda yang susah, malam tidur sedap, bangkit untuk solat tahajud, tak solat tahajud suruh bangkit, solat subuh, ada duit simpan duit, kena keluar zakat, kena bagi sedekah, tak simpan duit kena pergi haji juga. Yani melawan kepada hawa nafsu, itu nak sampai kepada syurga. Tapi nak sampai kepada neraka, turuti apa saja kehendak hawa nafsu. Nak cakap hal orang lain, nak bantai orang lain, nak maki orang lain, nak ambil hak orang lain, pintu menuju ke neraka. Waliyahillah. Wahakaza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk berkata yang baik, karena syaitan dia yang suka menimbulkan kerunsingan, permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Syaitan yang yanzihu bainahum, syaitan yang akan menimbulkan kesesatan dan perselisihan di antara mereka. Hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka yang graduate daripada madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang bernama Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi salah seorang qari, hafiz di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan qari dan hafiz, maksudnya bukan hafal semua, sebab Quran belum turun semua. Selagi Rasulullah masih ada Quran, masih ada yang akan turun. Tapi pada waktu itu ada permintaan
Daripada siapa? Daripada satu kampung. Datang kepada Rasulullah meminta qurra, meminta pembaca, penghafal Quran untuk dihantar ke kampungnya mengajar Quran. Dulu susah nak belajar, kena datang daripada jauh. Itu pun jauh, bukan naik bas bawah ekor, naik itu onta jauh, panas terik, panas matahari. Bukankah nikmat Allah bagi kepada kita ada madrasah seumpama ini untuk kita hantar anak-anak kita belajar tahfizul Quran, untuk menjadi orang yang mengajar orang lain akan Al-Quran. Dahulu susah. Gerombolan orang itu datang kepada Rasulullah minta agar supaya dihantarkan para doa. Dihantarkan oleh baginda Rasulullah 10 orang. Di antara 10 orang itu seorang bernama Khubayb bin Adi dihantar. Dalam perjalanan yang membawa ini berkhianat. Dia panggil orang lain untuk untuk kepung dan bantai kepada 10 orang ini. Maka dikepung. Jalan pun nak aman. Kita madrasah sekarang untuk tahfiz jalannya aman, highway lagi mudah. Tapi tak tergerak sebahagian hati orang untuk menghantarkan anaknya untuk belajar sekolah-sekolah yang serba ada sekarang ini. Khubayb bin Adi yang bernaik ke atas bukit pada waktu itu untuk mengelak daripada serangan musuh yang berkeliling di bawah, pada akhirnya tipu helah kaum musyrikin pada waktu itu berjaya dengan mengatakan, aku beri jaminan kepada kamu kalau kamu turun daripada bukit itu untuk aku tidak membunuh kepada kamu. Tipu helah. Maka turun semua kecuali Asim bin Thabit. Amir kepada rombongan itu, saya tak nak menyerah kepada orang kafir, kata Asim. Maka berperang Asim dengan panah orang-orang musyrikin, sehingga pada akhirnya panah itu mengenai kepada tubuh badan Asim dan Asim syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada kaum musyrikin ingin menghampiri dan memotong kepada kepala Asim untuk dijual kepada seorang wanita musyrikah yang bernama Sulafah. Sulafah berjanji ingin membeli seberapa harganya kepada Asim bin Thabit, kepada sesiapa yang berjaya membawa kepala Asim bin Thabit. Kenapa Sulafah itu, perempuan itu, nak beli kepada Asim bin Thabit? Agaknya untuk apa? Bukan untuk azimat. Dia kata, saya akan minum arak daripada tengkoraknya Asim bin Thabit. Nak minum arak, sudahlah minum arak daripada tengkorak. Macam mana boleh nak minum itu? Kalaulah nak minum itu daripada selain benda yang menjijikan, tapi oleh kerana hatinya itu dipenuhi dengan kebencian, dan tengok bagaimana orang yang hatinya penuh dengan benci, dia tak peduli apa saja yang ada di hadapannya. Dia benci kepada Asim bin Thabit disebabkan oleh kerana Asim bin Thabit yang membunuh anaknya dalam perang Badar. Dia dendam kepada Asim. Dia kata, siapa berjaya membawa kepala Asim bin Thabit, aku akan beli kepala itu dan aku akan minum arak daripada tengkoraknya kepada Asim bin Thabit. Ini orang yang hatinya penuh dengan benci. Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk menyerahkan hambanya ini kepada pembenci seperti Sulafah. Musyrikin ketika menghampiri kepada Asim bin Thabit untuk memenggal kepalanya, diserbu oleh lebah, disengat oleh lebah, sehingga ini lebah padang pasir, bukan lebah Melaka, tak mampu menghampiri kepada jasad Asim bin Thabit. Kata musyrikin mengatakan, tunggu petang nanti kita ambil setelah lebah itu pergi. Ini lebah entah datang daripada mana. Siapa yang menghantar? Petang mereka nak ambil itu Asim bin Thabit untuk dipenggal kepalanya, didapati Asim bin Thabit dah tak ada.
dilindungi, diselamatkan oleh apa? Makhluk Allah. Allah punya tentera bentuknya apa saja. Nabi Sulaiman bila mana nak pergi mana-mana, Allah hantarkan angin bawa Nabi Sulaiman. Tak ada kapal terbang, tak ada jet, tak ada apa di situ. Itu tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang daripada mereka itu adalah Khubayb ibn Ali. Dibawa ke Mekah dan dijual kepada keluarga yang ahli keluarga itu, lelakinya dibunuh oleh Khubayb dalam perang Badar juga. Ahli keluarganya nak tuntut dendam. Tengok, semuanya pasal dendam, semuanya pasal benci. Nak balas dendam kepada Khubayb ibn Ali. Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada dendam. Khubayb ibn Ali ketika ingin dibunuh, mereka kata ini sekarang bulan haram. Orang Arab pada waktu itu menghormati bulan haram. Tunda, tunggu bulan halal baru akan dibunuh. Diikat tu Khubayb dan tak boleh keluar. Seorang ahli keluarga yang akan membunuh kepada Khubayb itu berkata, satu ketika saya nampak Khubayb makan buah anggur, yang buah anggur itu di luar tak ada, di pasar tak ada, kat kedai tak ada orang jual buah anggur. Macam mana boleh makan anggur? Nak kata orang bagi, nak bagi dapat daripada mana? Tak mungkin pun orang bagi, sebab kalau nak bagi macam mana dibagi kepada seorang tawanan? Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghantarkan makanan kepada seorang wanita salihah, waliyah daripada Bani Israel, Siti Maryam yang berada dalam mihrab, diberikan makanan tanpa beliau keluar daripada mihrabnya, apakah yang mustahil bagi Allah untuk memberikan satu keluar biasaan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Tak ada benda yang boleh. Khubayb makan anggur. Kata orang, macam mana boleh dapat dia anggur? Macam mana Siti Maryam itu ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadha?" Macam mana kau boleh dapat makanan ini? Kat luar tak ada. Apa dia jawab? Qala huwa min indillah. Daripada Allah bagi. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada siapa dikehendaki tanpa hisab. Kalau nak bagi terus bagi Allah, tak peduli berapa bilangan yang akan diberi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kepada kita semua dan yang lebih bilangan yang lebih, insyaAllah. Khususnya kepada Ustaz Minhad dan juga ahli keluarganya untuk menjayakan projek ini. Khubayb ibn Ali satu ketika meminta pisau untuk mencukur rambutnya, jenggotnya, membersihkan tubuh badannya. Sebab apa? Nak jumpa dengan Allah. Tak lama lagi dia akan dibunuh. Dia nak berpenampilan kemas menghadap kepada Allah. Alangkah luhurnya adab yang Nabi ajar kepada Khubayb dan juga mantapnya iman. Dia tak gelisah, dia tak takut, dia tak gemetar, sebab dia tahu yang dipermasalahkan bukan matinya, tapi dalam keadaan apakah dia mati. Dia tahu dia akan dibunuh di jalan dia menegakkan agama yang dibawa oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah. Oleh karena demikian dia ketika dibawa ke tempat di Tanaim untuk dibunuh di situ, dia mengatakan, izinkan saya sholat 2 rakaat. Sebelum kamu ditanyalah apa permintaan terakhir, kata itu musyrikin, kata Khubayb, izinkan saya sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Nasib baik pada masa itu tak ada orang kata kepada Khubayb dia buat benda bid'ah. Sebab Nabi tak ajar sholat 2 rakaat untuk mati. Tapi Khubayb buat. Adakah Khubayb membawa bid'ah? Khubayb pelajar yang baik
daripada Rasulullah. Dia faham maksud Rasulullah. Bukan semua benda yang Nabi tak buat itu akan dikatakan benda bid'ah. Orang sekarang lebih pandai daripada Khubayb. Kalau Khubayb ada di zaman kita sekarang, boleh bagi jawaban kepada mereka yang membungkamkan mulut mereka untuk bercakap. Solat 2 rakaat untuk apa? Untuk mati. Kata Khubayb mengatakan, kalau bukan oleh kerana kamu wahai musyrikin akan tuduh saya melambat-lambatkan solat ini karena takut mati, saya akan lambatkan solat saya ini. Khubayb kalau melambatkan solatnya, musyrikin kata, dia takut mati tuh, tengok solatnya lagi lama. Khubayb percepat solatnya. Kata Khubayb, kalau bukan saya khawatir kamu tuduh saya takut mati, saya lambatkan solat saya sebab saya nikmat ketika berada di dalam solat. Keadaannya ketika ingin dibunuh bukan takut, bukan gemetar, bukan risau, sebab dia tahu dalam keadaan apa dia akan mati. Kemudian Khubayb mengatakan, saya tak peduli di mana saja saya mati, tapi yang penting dalam keadaan apa saya itu mati. Itu kata-kata Khubayb sebelum dibunuh. Diikat sebelum dibunuh, Khubayb mengatakan, Allahumma akrim minni Rasulullah as-salam. Ya Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Ya salam. Ya Khubayb, engkau nak dibunuh, nak dipancung, nak masuk dalam kubur, nak jumpa Munkar dan Nakir juga, nak jawab soalan-soalan. Bagi orang yang seperti Khubayb, yang sudah mantap imannya, bukan yang dirisaukan itu semua. Dia tahu kalau dikatakan bahwasanya ada seorang yang kehidupannya di dunia itu biasa menjaga siwak, setiap kali bangun tidur siwak, setiap kali bangun tidur siwak. Pada waktu itu dia meninggal dunia, malam itu sebelum bangkit daripada tidurnya, meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bangkit, bapak kasih bangkit orang ini, bangkit daripada kubur, mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan saya setelah menidurkan saya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan kembali. Doa apa itu? Bangun tidur. Yang dibaca oleh orang ini doa bangun tidur. Dia cari siwak. Kata mereka, kamu cari apa? Saya cari siwak. Tak sedar kalau dirinya berada di al-barzakh. Keluarnya itu ruh tak dirasa, dia macam bangkit daripada tidur. Makanya dia baca doa bangun tidur. Ar-ruh, bila mana keluar daripada orang yang beriman, yang mantap imannya, malaikat khusus yang akan mencabut ruh itu. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa. An-nazi'at, malaikat pencabut nyawa orang-orang yang tak nak keluar nyawanya. Naza'an, itu naza'an mencabut. Orang itu yang kalau kalimat mencabut itu benda yang lekat di dalam tanah keluar baru dicabut. Tapi kalau nasyitat, mereka yang mencabut ruh orang-orang yang beriman. Macam itu. Macam tarik itu rambut daripada tepung. Kepada orang-orang yang mantap imannya, memang sakaratul maut ada pedihnya, tapi malaikat khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang mencabut jiwa orang-orang yang mantap di dalam iman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malaikat nasyitat yang mencabut roh kita dengan halus dan lembut sehingga kita dapat merasakan daripada pedihnya sakaratul maut. Khubayb bin Ali mengatakan, "Ajri inni Rasulullah sallam." Sampaikan daripada saya untuk Rasulullah salam untuk beliau. Salam itu didengar, dijawab.
Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, siapa di antara kamu yang berani datang ke Mekah untuk menurunkan jasad Khubayb daripada ikatannya. Itu Khubayb diikat, setelah dibunuh dan dibiarkan. Kalau tadi itu Asim bin Thabit dilindungi dengan lebah karena beriman kepada Allah, mengasihi kepada Rasulullah, berjuang demi Rasulullah, Allah hantarkan tenteranya lebah. Khubayb bin Adi ketika dekat berhari-hari tidak busuk jasadnya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, tapi dia hidup. Tak busuk jasad Khubayb bin Adi. Baginda menghantarkan seseorang supaya menurunkan jasad Khubayb bin Adi dan dibawa untuk dikebumikan. Baginda hantar khas untuk menurunkan jasad Khubayb. Dihantar pada waktu itu malam. Tiga orang sahabat Nabi SAW ketika menghampiri kepada jasad Khubayb bin Adi dan menaiki kayu atau tiang yang berdiri untuk mengikat kepada Khubayb, maka Khubayb ketika dibuka ikatannya dan didukung oleh sahabat itu untuk diturunkan, diketahui oleh sebahagian kaum musyrikin akan kedatangan kaum muslimin untuk menurunkan jasad Khubayb bin Adi, maka pada ketika itu terjatuh jasad itu daripada tiang dan tak tahu jasad itu pergi kemana. Dicari di bawah tak jumpa. Dikatakan beliau terus ditelan oleh bumi. Maha suci Dan yang menjaga jasad hamba-hambanya untuk dicemari dan dinodai ataupun disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab daripada kalangan kaum musyrikin. Allah mempunyai kuasa untuk berbuat apa saja kepada sesiapa yang menjaga akan hak Allah dan juga hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajar daripada madrasah Rasulullah tadi, daripada championnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khubayb bin Adi, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an, dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Zaid ibn Thathna, dan ramai daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang tidak riba baginda Rasulullah terluka perasaannya atau jasadnya karena rasa takzim mereka kepada baginda Rasulullah. Takzim dan cinta kita kepada Rasulullah mesti terserlah di dalam praktikal keseharian kita ini. Daripada sanu hati dan sanubari kita tentang sejauh mana hati ini merindui kepada baginda Rasulullah, tentang fisikal tubuh badan kita ini sejauh mana kita meneladani teladan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah mesti mencintai kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang pertama, golongan pertama yang dicintai oleh Rasulullah adalah ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya tak perlu, kata Nabi, daripada kamu wahai umatku apa-apa balasan kecuali kasih sayang kepada ahli keluargaku. Dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yarzuqu bihi min ni'ami." Cintailah Allah karena Allah bagi nikmat kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan kasihilah, cintailah ahli keluarga aku karena cintamu kepada aku, kata Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain baginda bersabda, "Alimu auladakum." Dalam riwayat yang lain, "Adibu auladakum."
ajarkan ilmu atau adab kepada anak-anakmu thalatha khisal, 3 perkara. Hubbun nabiyyikum, cinta kepada nabi kamu, wa ahli baitihi, dan ahli keluarganya, wa tilawatil Quran, dan juga mencintai membaca Al-Quranul Karim. Golongan yang kedua yang dikasihi oleh baginda Rasulullah adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan muhajirin dan juga kalangan al-ansar. Dikatakan dalam hadis, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minal nifaq. Cinta kepada ansar bahagian daripada iman, benci kepada ansar bahagian daripada nifaq. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga yang dikasihi oleh Rasulullah, yang kita mengasihi kepada mereka adalah para aulia, para salihin, para ulama, yang mereka itu hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat yang mesti kita kasihi karena kasih sayang Rasulullah kepadanya adalah anak-anak yatim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatama kahatain. Saya dengan orang yang membela anak yatim, menjaga, memberi nafkah kepada anak yatim, kahatain fil jannah. Umpama macam ni, kata Nabi, yakni jari telunjuk dengan jari tengah rapatnya dengan Nabi SAW, orang yang menjaga kepada anak-anak yatim. Di antara orang yang dikasihi dan dihormati oleh Rasulullah adalah orang-orang tua, yang mana baginda Rasulullah SAW mengatakan, inna min ijlalillah ikram fi asyaibatil muslim. Bahagian daripada orang itu mengagungkan Allah adalah orang yang mengagungkan, memuliakan orang tua yang muslim. Memuliakan, mendahulukan, mengedepankan kepada mereka itu bahagian daripada mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang sahabat datang kepada Rasulullah, adik-beradik, ingin bercakap kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kabir, kabir. Yang tua yang bercakap, sebagai tanda penghormatan Nabi kepada orang tua. Alhamdulillah, Darul Muhibbin ini di sini ada pelajar-pelajar tahfiz yang akan di kemudian insya-Allah anak-anak yatim, orang-orang dikasihi oleh Rasulullah, dan juga orang-orang tua yang juga disuruh kita menghormati oleh Rasulullah. Tanda kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya, mencintai orang-orang yang disuruh oleh Nabi untuk dicintai dan diperhatikan, yaitu daripada kalangan pelajar-pelajar, daripada kalangan orang-orang tua, dan daripada kalangan anak-anak yatim. Kalau dahulu ada pelajar ilmu agama datang kepada sahabat mengatakan, ahlan biwasiyati Rasulillah, selamat datang kepada orang yang Rasulullah mewasiatkan saya kepada orang seperti ini. Siapa yang dimaksudkan? Pelajar ilmu agama. Semua ini adalah merupakan tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kepada semua kita yang hadir di sini untuk dapat meneladani, menelaah, menghayati, memahami akan kasih sayang kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berhimpunnya kita di tempat ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuliskan dan catatkan nama-nama setiap kita yang hadir dalam golongan orang-orang yang masuk dalam list untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita menyebut nama Allah, moga-moga Allah sebut nama kita. Seperti mana kita berselawat kepada Rasulullah, moga-moga Allah sampaikan selawat kita kepada Rasulullah untuk dijawab oleh Rasulullah. Sebagaimana demikian adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berhimpun di tempat ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua hajat kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis rahmat ini, moga Allah merahmati kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di tempat majlis iman ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman kita sehingga tidak berpisah daripada dunia ini kecuali dalam kemantapan iman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana menghimpunkan di tempat ini untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, moga-moga Allah berikan kepada kita manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah
menghimpunkan kita di tempat ini, di malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang menyambut seruan Allah di waktu malam, bila mana menyeru kepada manusia untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, maafkan kesilapan kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan kesehatan yang ada dengan lebih sehat, ditambahkan nikmat yang ada dengan kenikmatan yang lebih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesejahteraan di dalam hidup, di dunia, di barzakh dan juga di akhirat, diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia, di ahli keluarga kita, dengan jiran kita, dengan sahabat kita, di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada tipu daya dan hila syaitan. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk tidak dapat mudah ditipu oleh syaitan. Moga-moga Allah pererat hubungan sesama kita, dinaungi dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan tunaikan hajat Ustaz Minhaj dan juga ahli keluarga. Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan afiahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkati ahli keluarganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicita-citakan dan diimpikan diberikan oleh Allah lebih daripada apa yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah bila mana memberi, tak peduli sebanyak mana pemberian itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami mohon kepadamu di tempat yang Engkau pada tempat ini menjanjikan akan kabulnya doa, kami menadahkan tangan kepadamu ya Rabbal Alamin untuk Engkau tunaikan hajat kami, untuk Engkau ampunkan dosa kami, untuk Engkau berikan manisnya cinta daripada Engkau. Kami mohon cinta dan kasih sayang daripadamu. Kami mohon cinta dan kasih sayang daripada Nabi-Mu. Kami mohon cinta dan kasih sayang daripada orang-orang yang mengasihi kepada Engkau. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, taufik untuk beramal yang dengan amalan itu Engkau berikan kasih sayang dan cintamu kepada kami. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berkati kepada Darul Muhibbin, kepada yang membangunnya, kepada yang menyumbangnya, kepada yang membersihkannya, kepada semua yang berkhidmat kepada Darul Muhibbin. Ya Allah, sebagaimana tempat ini dinamakan Darul Muhibbin, jangan Kau jadikan orang yang menyumbang, yang membantu, yang datang, yang berziarah, yang berkhidmat, yang memimpin, yang mentadbir, melainkan Engkau berikan mahabbah yang sebenar daripadamu ya Rabbal Alamin. Golongkan kami dalam golongan orang-orang muhibbin, golongkan kami dalam golongan orang-orang yang mencicipi manisnya mahabbah ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بارك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. Berkati kami dan kaum muslimin muslimat yang hadir di sini, dalam dunia, dalam ahli keluarga. Tenteramkan kehidupan kami dalam keluarga, jauhkan kami daripada segala permasalahan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau jadikan sebahagian keluarga Engkau berkati di atas muka bumi ini. Jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang Engkau berkati ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun asrafu محمد